Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan terus kepada contoh ayat. Berdasarkan contoh itu, saya akan menerangkan anda apakah itu proses perluasan. Marilah kita lihat dulu contoh-contoh. Kita lihat contoh ayat pertama, iaitu di mana kad imbasan pertama membawa perkataan isam, kad imbasan kedua membawa perkataan membaca, seterusnya buku, kad imbasan seterusnya membawa perkataan di, dan kad imbasan yang terakhir membawa perkataan ataupun frasa ruang tamu. Apabila kita menggabungkan kelima-lima kad imbasan perkataan yang terdapat dalam kad imbasan ini, maka kita dapat menghasilkan satu ayat yang berbunyi seperti Isam membaca buku di ruang tamu. Ini merupakan contoh ayat tunggal. Marilah kita lihat pula kepada contoh ayat yang kedua. Dalam contoh ayat kedua, perkataan yang terdapat dalam kad imbasan yang pertama ialah Zamri. Kad imbasan kedua membawa perkataan membaca. Kad imbasan seterusnya membawa perkataan buku. Kad imbasan seterusnya terdiri daripada perkataan di, dan kad imbasan terakhir terdiri daripada perkataan ruang tamu. Sama seperti tadi, kita dapat mencantumkan kelima-lima perkataan yang terdapat dalam kelima-lima kad imbasan ini untuk menghasilkan satu ayat yang lengkap berbunyi seperti Zamri membaca buku di ruang tamu. Ayat ini juga merupakan ayat tunggal. Sekarang kita lihat pula ayat yang seterusnya, di mana kad imbasan pertama membawa perkataan isam, kad imbasan seterusnya membawa perkataan dan, kad imbasan seterusnya membawa perkataan zamri, kad imbasan keempat membawa perkataan membaca, kad imbasan yang kelima terdiri daripada perkataan buku, seterusnya di, dan kad imbasan terakhir membawa perkataan ruang tamu. Apabila kita menggabungkan ke semua perkataan yang terdapat dalam kad-kad imbasan ini, kita dapat menghasilkan satu ayat seperti Isam dan Zamri membaca buku di ruang tamu. Baiklah, ayat ini merupakan ayat majmuk. Dan ayat majmuk ini terhasil apabila ia mengalami proses perluasan. Baiklah, murid-murid, kita lihat dalam ayat ini, dalam keseluruhan ayat ini, perkataan baharu yang kita boleh lihat ialah perkataan dan. Dan merupakan kata hubung. Baiklah, sebelum itu, kita lihat dulu ayat tunggal yang pertama, iaitu Isam membaca buku di ruang tamu. Baiklah, dalam ayat tunggal ini, subjeknya ialah Isam, predikatnya ialah membaca buku di ruang tamu. Baik, sekarang ayat kedua pula, subjeknya terdiri daripada Zamri dan predikatnya ialah membaca buku di ruang tamu. Apabila kita melihat kedua-dua ayat tunggal ini, perbezaannya adalah di bahagian subjek sahaja. Tetapi konstituen predikat sama, serupa. Setiap perkataan yang terdapat dalam konstituen predikat itu sama. Dalam konstituen subjek juga, subjeknya frasa nama yang merupakan kata nama. Yang membezakan adalah hanya nama orang. Walau bagaimanapun, konstituen subjek juga adalah sama. Okey. Sekarang kita boleh menggabungkan ataupun mencantumkan kedua-dua ayat ini menjadi satu ayat. Kerana
konstituen yang terdapat dalam ayat ini sama, maka kita boleh mencantumkan ayat ini, menggabungkan ayat ini menjadi satu ayat, dan untuk itu kita haruslah melakukan proses perluasan, iaitu kita meluaskan ayat tersebut. Bagaimana kita hendak melakukan proses perluasan itu? Itu merupakan contoh ayat yang ketiga, di mana kita menambahkan perkataan dan merupakan kata hubung. Kata hubung dan ini boleh digunakan apabila konstituen dalam dua-dua ayat itu sama. Maka kita telah menggunakan Isam dan Zamri membaca buku di ruang tamu. Okey, kata hubung dan dalam ayat majmuk ini menunjukkan bahawa ayat ini merupakan ayat yang terhasil melalui proses perluasan, dan khususnya proses perluasan kata hubung. Saya harap murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan.